Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan ala wahya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam sesi kuliah di Masjid Asy-Syafa'ah menerusi online. Sama ada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian melihat video ini di dalam YouTube ataupun di dalam Facebook Masjid Asy-Syafa'ah, kita doakan agar semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang baik, senantiasa afiah dan juga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu, saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian bahawasanya dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ia mengandungi dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan dirinya itu sebagai Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sedangkan apabila kita belajar Asmaul Husna, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai lebih daripada 99 nama. Termasuk juga dengan perkataan Allah itu sendiri, jadi total ada 100 nama. Yang mana kita boleh bersangkutan bahawasanya Allah ini mempunyai 99 sifat yang mulia, sifat yang agung, nama-nama yang hebat untuk kita sandarkan diri kita kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia itu. Tetapi dalam banyak-banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala, dua nama ini seringkali diselarikan dalam Bismillah dan juga dalam surah-surah yang lain, yang mana Allah banyak mengkategorikan dirinya itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Malahan dalam Al-Fatihah itu sendiri mempunyai satu ayat yang khusus Allah beritahu dirinya itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay? Jadi apakah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim yang ingin kita bincangkan pada kali ini? Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia datang daripada nama yang sama, iaitu daripada perkataan Ra, Ha, Mim, atau kita katakan sebagai Rahimah. Okay? Rahimah dekat sini kita namakan dia sebagai Maha Pengasih, atau kita katakan datang daripada perkataan Rahmah yang selalu kita gunakan. Okay. Bagaimana kita nak lihat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala? Kita tak boleh nak gambarkan secara keseluruhan, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tersangat-sangat luas. Dan Allah kata dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi, melebihi daripada segala sesuatu. Jadi kalau kita gandingkan kita gandingkan dunia ini, alam semesta, semua makhluk-makhluk yang ada, okay, daripada alam cakrawala, daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, segala-segalanya kalau kita masukkan dalam satu tempat, kemudian kita nak lihat betapa luasnya rahmat Allah, nescaya rahmat Allah lebih luas daripada perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Itu adalah rahmat Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah ni adalah sangat-sangat luas, meliputi segala sesuatu. Jadi bagaimana secara ringkas boleh kita faham betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat kepada ibu kita sendiri. Okay. Bila kita kata ibu yang melahirkan kita, dia melahirkan daripada rahim dia, dan dia gunakan perkataan yang sama, iaitu Ra, Ha, Mim, iaitu Rahman, Rahim dekat situ. Apa maksud rahim dekat sini? Rahim dekat sini adalah satu tempat di mana seorang ibu memikul ataupun menjaga anaknya yang berada dalam kandungan, dan apabila ibu menjaganya dalam kandungan itu, ibu menjaganya dengan penuh kasih sayang. Jadi sebagai seorang ibu, bila kita lihat apabila dia ini mengandung beberapa bulan di dalam perut, kemudian segala gerak-geri, perbuatan, amalan yang dilakukan oleh sang ibu itu
dia akan memastikan kesejahteraan, keselamatan anak yang berada dalam kandungan. Dia akan fikirkan apakah makanan yang terbaik untuk dia makan supaya manfaatnya datang kepada anak tersebut. Apakah posisi tidur yang perlu dia buat supaya anak itu selesa dan tidak sakit. Apakah cara berjalan dengan baik, yang baik untuk memastikan anak itu tidak akan gugur dalam kandungan tersebut. Dia akan memastikan semua gerak-geri yang dilakukan itu dapat menjaga, mengawasi anak yang ada dalam kandungan itu dengan sempurna. Itu adalah kasih sayang seorang ibu. Walaupun dalam dia melakukan perkara itu, dia mengorbankan kesukaan dia dalam makanan-makanan yang tertentu. Dia mengorbankan perkara yang dia suka buat. Mungkin dia suka berlari ke, ataupun dia mungkin suka tidur dengan cara yang berbeza dan sebagainya. Kemudian dia ini memikul segala keperitan, kesusahan dalam mengandungkan seorang anak. Itu seorang ibu. Kemudian apabila seluruh kesusahan dia telah alami, wahnan ala wahnin, kata Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran. Kesusahan demi kesusahan, keperitan demi keperitan, segala perkara yang susah itu dipikul oleh sang ibu apabila nak melahirkan anak. Dan apabila melahirkan anak itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat memeritkan bagi seorang ibu. Okey, saya sendiri tak ada pengalaman macam mana nak melahirkan anak, dan saya tidak akan ada pengalaman tersebut. Tapi saya ada pengalaman apabila saya melihat isteri saya melahirkan anak. Bila isteri saya melahirkan anak, bila anak saya keluar, saya katakan kepada isteri saya mengatakan, tidak ada sebab apa-apa pun dalam dunia ini di mana anak itu diizinkan untuk menderhakai ibunya. Kenapa? Kerana segala keperitan yang diberikan, yang dipikul oleh sang ibu itu, tidak ada sebab apa-apa pun yang munasabah yang mengatakan anaknya itu boleh derhaka kepada ibunya. Dan apabila anak itu keluar daripada perut ibunya, daripada rahim ibunya itu sedikit pun tidak ada rasa marah terhadap anak tersebut. Sayang 100%. Betul tak? Saya yakin ibu-ibu yang mendengar video ini akan merasakan bahawasanya ibu bila susah payah 2 tahun, mungkin 9 bulan mengandung anak, apabila lahir tak ada sifat marah pun dengan anak tersebut. Tak ada katakan apa engkau anak tak guna menyusahkan aku 9 bulan dan sebagainya. Tak ada. Tapi bila dalam segala keperitan yang berlaku, bila anak tu lahir, senyuman akan terukir dalam bibir ibunya itu sendiri. Dia akan rasa sayang, dia akan menangis kegembiraan dan sebagainya apabila dia mengandung anaknya pada kali yang pertama. Itu adalah kasih sayang sang ibu kepada seorang anak. Bayangkan pula kasih sayang Allah yang memiliki nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kepada hamba-hambanya. Subhanallah, kita tak boleh bayangkan. Ada hadis yang lain yang maksud daripada hadis itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada 100 rahmah, 100 kasih sayang, 100. Kalau kita boleh kategorikan rahmat itu sebagai satu poin ke 2 poin dan sebagainya. Kalau Allah ada 100 maknanya dia ada full marks of rahmah dekat itu, mercy. Nabi kata satu rahmat Allah SWT itu diberikan kepada alam semesta. Ada juga mengatakan satu rahmat Allah itu diberikan kepada sang ibu untuk dia menyayangi anaknya. Apabila satu rahmat itu Allah berikan kepada alam semesta, kita lihat binatang-binatang yang menjaga anak-anak keturunan dia juga. Kita lihat bagaimana contohnya kita kata binatang sang betina yang mana dia menjaga anaknya daripada segala kesusahan dan juga keperitan. Dia menjaga, dia tak makan anak dia sendiri, sedangkan bila dia lihat binatang lain dia akan makan binatang tersebut. Dia tak kira lah dia anak siapa ke, dia suami siapa, tak sama. Tapi kalau anak sendiri dia akan jaga, dia akan memastikan anaknya terhindar daripada bahaya. Itu di atas rahmat Allah Subhanahu Taala yang satu. Kita lihat apa yang berlaku dalam seluruh alam yang ada ini. Satu Allah bagi kepada alam, 99 tu Allah simpan untuk hari akhirat kelak
dan akan diberikan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Bila kita tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zumar, kalau saya tak salah, dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, Allah katakan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Asraf. Asraf dekat sini maknanya adalah orang yang telah melampaui batas. Dan Allah gunakan ala wazan af'al. Af'al tu maknanya wazan yang tersangat melampau. Okay. Contohnya kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya tidak ada yang lagi besar selain daripada Allah. Akbar datang daripada wazan af'al, sama juga perkataan asraf. Asraf itu adalah paling melampau, yang maha melampau. Tidak ada yang lebih melampau daripada orang yang melakukan pelampauan tersebut. Jadi Allah katakan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu." Hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Okay. Apa saja perkara maksiat, apa saja dosa yang telah dilakukan dekat dunia ini dah melampaui daripada batasan yang telah dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya satu saja rahmat Allah telah diberikan kepada hamba-hambanya dekat dunia ini. Okay. Tapi 99 lagi masih lagi dipelihara, dijaga oleh Allah untuk diberikannya pada hari akhirat kelak. Itu adalah Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Bila kita lihat Allah sebagai Rahman, sebagai Rahim, kita tidak akan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kita akan senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah nama Allah yang Allah nak tunjulkan kepada kita hamba-hambanya. Allah tak gunakan perkataan ataupun nama-nama yang lain. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala ada perkataan Al-Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha menekan dan sebagainya. Ada banyak nama-nama Allah SWT yang bila kita dengar nama Allah itu akan mendatangkan sifat gerun, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tak namakan dia, Allah tak kenalkan dia dengan perkataan ataupun nama-nama tersebut. Tapi Allah memperkenalkan diri Allah supaya zat Allah SWT kepada kita semua sebagai yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Apakah Rahman, apakah Rahim, apakah perbezaan dia? Rahman, saya ada masa sedikit ni. Rahman dia datang pada wazan fa'lan. Fa'lan tu dia adalah satu perkara yang cepat, satu perkara yang yang banyak, terlalu banyak, tetapi satu perkara yang tak kekal. Dia tak kekal. Okey. Contohnya dalam wazan fa'lan kita gunakan perkataan jau'an. Jau'an dalam bahasa Arab kita katakan lapar. Lapar yang teramat sangat. Yang teramat sangat, kalau kita tak makan boleh mati. Itu namanya jau'an. Tapi bila kita makan, kita hilang sifat lapar tersebut. Itu dinamakannya sebagai jau'an. Okey. Bila kita kata ghadban, ghadban adalah orang yang dalam keadaan yang marah sangat. Okay? Marah sangat. Sampai kan mungkin boleh sampai memukul ataupun membunuh dan sebagainya sebab terlalu marah. Tapi bila kita redakan kemarahan tersebut, dia akan hilang. Okay? Datang satu perkara yang dia boleh tenangkan dirinya, maka dia akan tenang. Jadi, tapi waktu dia dalam keadaan ekstrim marah tersebut. Contohnya Farhan. Farhan itu adalah orang yang sangat-sangat gembira, sangat-sangat happy. Tapi gembira itu boleh hilang apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Jadi Rahman adalah sifat Allah yang maha pengasih, terlalu sayang kepada hamba-hambanya, terlalu cinta kepada hamba-hambanya. Tapi Rahman itu boleh ditarik apabila kita melakukan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya Rahman. Tapi sebab itu bila kita gunakan nama Allah Rahman, kita kena sambungkannya juga dengan perkataan Rahim, iaitu isim fa'il. Isim fa'il ini adalah satu perkara yang senantiasa tenang dan senantiasa mempunyai karakter tersebut. Rahim, okay? Dia datang daripada isim fa'il. Fa'il itu maknanya satu perkara yang senantiasa ada. Contohnya, Allah juga ada nama Halim. Mungkin kita ada kenalan yang nama saudara kita atau teman kita namanya Halim. Dalam maksud Halim kat situ namanya orang yang tenang, orang yang lembut. Maknanya kita bukan kenal orang itu sebagai orang yang kasar, orang yang kelang kabut, orang yang gopoh apa tak. Tapi kita kenalnya sebagai orang yang senantiasa cool, senantiasa lembut, senantiasa tenang. Tak pernah nampak dia marah-marah dan sebagainya. Jadi
perkara tu kita kata sifat yang senantiasa ataupun kita sandarkan sifatnya itu dengan sifat tersebut. Jadi bila Allah Ar-Rahman, ada juga Allah Ar-Rahim. Jadi seperti mana yang kita tahu dalam tafsiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan Ar-Rahman adalah sifat Allah untuk kita dekat dunia, Ar-Rahim adalah sifat Allah untuk kita dekat hari akhirat. Jadi dekat dunia ni Allah sangat-sangat sayang kepada kita. Okey, tapi nanti dekat akhirat Allah akan tunjulkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim, mana senantiasa daripada dulu sampai sekarang memang Allah senantiasa merindui dan menyintai kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Semoga perkongsian pada hari ini juga kita dah bincang tentang bismillah, kita bincang tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan masuk dalam suratul Fatihah itu sendiri. Kita mulakan dengan perkataan Alhamdulillahirrabbilalamin. Moga-moga dengan kita memahami maksud dan juga setiap maksud daripada ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, daripada setiap perkataan dalam Al-Quranul Karim, kita dapat luaskan lagi pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim itu sendiri, dan kita dapat mendalami ayatnya dengan lebih sempurna, dapat memahami betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan semoga kita dapat meneruskan menyebarkan rahmat kepada orang lain juga apabila kita mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat kepada setiap pendengar yang ada. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.